Kebetulan saya bulan lepas berkesempatan untuk pergi ke Andalus ataupun Sepanyol, dan saya pergi itu alhamdulillah dalam keadaan yang alhamdulillah ada sedikit pengetahuan tentang kisah-kisah dalam Al-Quran. Dan terus terang saya katakan, apabila Allah bercerita dalam Quran, dia tak sama dengan manusia bercerita. Dan apatah lagi bila anda bermusafir dan anda pergi dalam keadaan musafir dengan bantuan ayat-ayat Allah. Ada satu kualiti yang ada pada Allah yang tidak ada pada makhluk, iaitulah Allah tahu masa lampau dan Allah tahu masa depan. Allah tahu apa yang telah berlaku, Allah tahu apa yang akan berlaku. Kalau anda boleh memahami hakikat ini, iaitulah ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia mengetahui apa yang ada di hadapan dan dia mengetahui apa yang ada di belakang. Ini jumhur mufassir kata, Allah dia bukan makhluk. Dia tahu apa yang akan berlaku dan dia tahu apa yang telah berlaku. Jadi bila anda menemui sebarang cerita dalam Quran, anda kena ingat prinsip ini. Yang menceritakan cerita dalam Quran ini, dia bukan sekadar nak cerita pasal apa yang telah berlaku dan nak membuktikan yang dia benar dalam penceritaan. Allah bila bercerita, Allah yang sama mengetahui apa yang akan berlaku sampai hari kiamat. Lalu wajarkah kita apabila bertemu dengan kisah-kisah Al-Quran, kita beranggapan ia kisah sejarah sahaja? Maha suci Allah daripada kekurangan makhluk. Makhluk bila bercerita sejarah, dia bercerita dengan keterbatasan ilmu. Dia bercerita tentang apa yang telah berlaku. Tapi Allah, dalam pengetahuan Allah Azza wa Jal, bila dia bercerita pasal Qabil dan Habil, ini contoh. Allah maha bijaksana untuk tidak menyebut nama Qabil dan Habil. Dia ada sebab untuk tidak menyebut nama. Tetapi dia memperincikan apa yang menyebabkan salah seorang anak Adam menumpahkan darah saudaranya sendiri. Jadi hikmah Allah tidak menyebut nama Qabil dan Habil, dan Allah maha mengetahui, dia boleh selesaikan khilaf dengan menyebut saja Qabil dan Habil, selesai masalah. Tetapi Allah maha berhikmah, bila dia tidak menyebut nama, antara hikmahnya adalah supaya kisah itu tidak terikat dengan ikatan masa lampau, ikatan ketokohan, ikatan individu. Cerita itu tidak jadi eksklusif, bahkan sebaliknya inklusif, include yourself. Sebab cerita sanggup menumpahkan darah demi mengikuti hawa nafsu. Ia bukan hanya cerita anak-anak Adam. Dia cerita yang anda akan lihat berlaku di Sepanyol. Demi semata-mata untuk memuaskan hawa nafsu. Terdapat Raja Muslim di era kejatuhan Andalus yang sanggup untuk menyerahkan negaranya kepada Raja Kristian, Ferdinand dan Isabella sebagai contohnya. Dan apa yang dilakukan oleh Ferdinand dan Isabella adalah suatu yang tidak boleh digambarkan dengan perkataan kalau anda mengetahui apa itu Spanish Inquisition, alat pembantaian kepada orang-orang Islam. Apabila negara mereka yang bernama Granada diserahkan kepada Raja Kristian, anda akan dapat melihat bagaimana dahsyatnya alat-alat penyiksaan itu dikenakan kepada orang Islam. Bila saya pergi ke Tarifa, ya, destinasi pertama bila anda mendarat di Sepanyol daripada Morocco, terus dalam fikiran saya Suratul Anfal. Suratul Anfal bercerita pasal perang Badar. Tapi bila Allah bercerita, dia ada kualiti yang tidak ada pada makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Dia akan memaparkan cerita perang Badar sebagai bukan sekadar cerita Badar yang benar, tetapi Badar akan berlaku lagi. Maka sebab itu orang yang membaca Suratul Anfal, dia akan dapat kekuatan. Contoh, wa ma ramaita idza ramaita. Wa ma ramaita idza ramaita, bila kamu baling, sebenarnya bukan kamu baling. Yang membalingnya adalah walakinnallaha rama. Sebab 313 boleh menang 1000, itu berulang di Tarifah, itu berulang di Gibraltar. Bagaimana 3000 jumlah tentera Tariq bin Ziyad boleh menumbangkan hampir 100,000 pasukan Raja Rodrigo. 3,000 kan yang jumlah?
Yang tu isteri saya lah. 3,000 ke 10,000? Saya pada lupa dah. Kalau saya salah 10,000, maafkan saya. Sorry, 12,000. Sebab saya sebut 12,000 ni, saya baru teringat Cordoba pada zaman kegemilangannya, dia mewujudkan halaqah ilmu, bulatan kegembiraan, ya. 12,000 halaqah di Cordoba sahaja. Saya ulang, ada 12,000 halaqah ilmu di negara Cordoba sahaja. Maknanya ada 12,000 guru, dan tidak ada berlaku halaqah A mengkafirkan halaqah B. Halaqah B meliberalkan halaqah C. Halaqah C memunafikkan halaqah D. Kerana semua orang berlapang dada untuk membincangkan ilmu-ilmu yang ada dari kitab Allah. Bila saya pergi ke Cordoba, tengok menara yang dah jadi, menara loceng, saya terus teringat Ibnu Fernas yang terbang dari menara itu. Dia mencuba kaedah penerbangan, berinspirasikan daripada awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbidna. Kau tidak perhatikan burung terbang? Subhanallah. Jadi saya nak sebutkan di sini, apabila anda bertemu dengan kisah di dalam Al-Quran, anda perlu fikir, anda perlu ingat satu perkara, cerita ini pasti berulang. Sebagai contoh, Qarun, Allah tidak memperincikan biodata beliau, tetapi apa yang Allah sebut itu penting. Contoh, inna Qarun kana min qaumi Musa. Ustaz, betul kan? Inna Qarun kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Sila beri perhatian kepada perkataan fabagha alaihim. Qarun, kita tak tahu perinciannya, tetapi Allah sebut yang penting, yang pasti akan berulang, iaitulah orang Islam yang mengkhianati Bani Israel. Orang Islam pada zaman Nabi Musa, maknanya pengkhianat orang Islam sendiri yang mendapat harta yang banyak kerana menjadi mata-mata kepada Fir'aun. Dia menayangkan hartanya, lalu menyebabkan Bani Israel jadi tergugat iman mereka, dan mereka berhasrat untuk menjejaki jejak Qarun. Saudara-saudari, kalau pergi ke tempat seperti Alhambra, Granada, anda akan kagum dengan peradaban yang ada di sana. Tetapi jangan lupa bahawasanya di situ juga ada episod yang menyedihkan, di mana orang-orang Islam di zaman terkemudian, 200 tahun terakhir sebelum Andalus tumbang pada 1492 kalau tak silap, 200 tahun sebelum kejatuhan, sudah ada Qarun-Qarun, dan sudah ada Bani Israel yang terpengaruh dengan propaganda Qarun. Lalu mereka menyembah harta, mereka menjadi hamba kepada material. Jadi ini cara kita pandang kisah-kisah Al-Quran. Ia adalah kisah sejarah yang benar kalau anda mahu membuat kajian arkeologi, dan ia juga adalah kisah yang pasti akan berulang. Maka sebab itulah, anda kalau perasan, surah Ar-Rum, dia cerita pasal ada yang menang, ada yang kalah. Mula-mula Parsi menang, kemudian Romawi kalah. Kemudian Romawi akan menang, Parsi akan kalah. Dan orang beriman pula akan menang, insya-Allah selepas daripada kemenangan Romawi. Bahkan orang Islam menang ke atas Romawi selepas itu. Bukan satu perkara kebetulan surah Ar-Rum memaparkan jatuh bangun peradaban. Kemudian muncul surah Luqman. Mengapa Allah letakkan surah Luqman? Kemunculannya tepat pada masanya untuk melengkapkan mesej surah Ar-Rum. Antara yang disiasat oleh para alim ulama munasabah Al-Quran adalah Luqman menyebut pasal bayi berapa bulan mesti ada dalam perut. Tidak disebutkan 9 bulan, tetapi yang sihat wal afiat adalah apabila dia melalui proses yang normal. 9 bulan atau mungkin 8 bulan. Sebab kalau 3 bulan dah keluar, 4 bulan dah keluar, dia sama ada akan meninggal dunia atau cacat. So ini memerlukan proses. Diberikan makanan, diberikan perkara yang sewajibnya diberikan kepada bayi. Kemudian anda perasan Luqman pesan apa lagi? Mesti menyusu 2 tahun. Ia adalah satu peraturan, dan memang terbukti dari sudut sains, memang susu ibu adalah yang terbaik untuk 2 tahun yang pertama. Kalau anda langgar peraturan ini, anda akan melahirkan anak-anak yang mungkin ada kekurangan. So, untuk melahirkan generasi yang menjadi pemenang, wa yauma idzin yafrahu, orang-orang beriman akan menang, ia memerlukan peraturan. Peraturan ini mesti dipatuhi, dan bukan kebetulan surah Luqman penuh dengan peraturan alam. Contoh, Allah menyebut pasal matahari dan bulan. Kita kena renungkan
Kita kena renungkan matahari kenapa sentiasa bersinar dan tidak ada fasa-fasa seperti bulan. Tetapi bulan ada fasa-fasanya, ada purnamanya, ada supermoonnya, ada sabitnya. Wal qamaru qaddarnahu manazila hatta 'ada kal 'urujunil qadim. Anda takkan jumpa bulan sabit dalam Quran kecuali dalam surah Yasin, iaitu dengan istilah perumpamaannya al-'urujunil qadim. Dan orang yang membaca surah Yasin daripada awal, dia akan memahami matahari adalah Rasul, 3 orang Rasul dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka kekal bersinar, mereka tidak dipengaruhi oleh kaum mereka, emosi mereka sentiasa tenang. Tetapi kita tidak Rasul, kita sudah jauh daripada Rasul. Umat Islam sentiasa berfasa-fasa. Ada fasa mereka pernah mengalami purnama, ada fasa mereka mengalami kegelapan majoriti, iaitu namanya urujunil qadim, bulan sabit itu. Tetapi tugas anda adalah mempersiapkan diri untuk menjadi generasi yang telah ditegur oleh Allah dalam surah Ali Imran, minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Ini sifir mudah untuk anda tahu bagaimana untuk mulia atau jadi hina. Untuk jadi mulia, kita perlu ada cita-cita kepada akhirat seperti Mu'assa'ab bin Umair. Tapi sebaliknya, kalau kamu cinta ke dunia, nantikan kejatuhan. Itu telah berlaku pada Andalus, itu pernah berlaku pada